Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya hormati dan saya muliakan pihak penganjur SPAQ, sahabat pecinta Al-Quran, Wasabariah, seterusnya barisan moderator, kemudian barisan pengurusan pentadbiran SPAQ yang saya kira ramai yang menjadi tulang belakang, dan kita pun mungkin tak tahu secara detail begitu ramai yang menguruskan, dan seterusnya para penaja juga yang sentiasa bersungguh-sungguh menghidupkan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapat saham pahala yang mengalir, yang berkekalan, sehingga sampai bila-bila lah, walaupun kita dah mungkin tidak ada, tapi saham pahala itu masih mengalir selagi mana orang masih lagi menyampaikan, selagi mana orang masih lagi amalkan apa yang kita bantu mereka untuk dapatkan ilmu tersebut. Alhamdulillah. Dan seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Jadi apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan semua sihat dalam keadaan yang bersemangat, bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan di bawah naungan rahmat kasih sayang dari Allah dan mencapai keredaannya, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan mungkin boleh react sikit kot kan. Ada yang sebut alhamdulillah kan. Ada yang mungkin tunjuk thumbs up kan, tunjuk apa ibu jari kan. Ada yang mungkin gelak ke, ada yang angkat tangan pun ada. Alhamdulillah. Ada yang bagi love pun ada. Alhamdulillah, syukurlah. Maknanya respon lah tu kan, respon yang memberikan, yang menandakan bahawa ibu-ibu semua semangat kan. Ibu-ibu semua bersemangat, bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan sihatlah. Dan mungkin antara kita ada yang kurang sihat ke, hadapi apa-apa jenis kesulitan, kerumitan. Jadi jangan risau. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Ingatlah setiap orang, setiap manusia akan diuji mengikut kesesuaian masing-masing kan, mengikut kemampuan masing-masing. Jadi jangan kita anggap kita kena uji, tidak. Semua diuji dan kita reda terima dan kita fikirkan jalan keluarnya. InsyaAllah setiap kesusahan ada kemudahan kan. Allah dah janji kan, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Maka nak dapat kemudahan, kita fikirkan jalan keluarnya, insya-Allah. Amin. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, kita teruskan perbincangan kita 40 hadis tentang adab, ataupun nama kitab dia Al-Arba'un Al-Malayubiyah. Pertemuan lepas kita bincangkan tentang adab dengan orang tua. So pagi ni kita sambung
adab yang ke-14 dalam kitab mungkin ditulis adab dengan rakan ataupun adab dalam berkasih sayang. Saya rasa adab dalam berkasih sayang saya rasa ni. Cuma berkasih sayang ni dia lebih kepada hubungan ataupun satu relation lah, hubungan lah kan. Satu relationship di antara seseorang kita ni dengan yang kita sayang. Sebab tu nama dia adab dalam berkasih sayang. Dan lebih kepada seorang rakan. Lebih kepada seorang rakan. Baik. Kita lihat adab yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Adab yang ke-14, adab dalam berkasih sayang. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada gurunya. Syekh Daud bin Haji Saman dari Baling Kedah dengan sanad yang bersambung kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Tangan siapa? Tangan Muaz. Dan lantas bersabda, "Wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku menyayangimu. Demi Allah sesungguhnya aku menyayangimu." Patutnya ada titik tu aku meninggalkan pesanan kepadamu wahai Muaz, janganlah sesekali engkau meninggalkan pada penghujung setiap salat. Ni doa dia yang kita biasa baca kot kan. Yang bermaksud, ya Allah bantulah aku dalam mengingatimu, mensyukurimu dan dengan ibadah yang setara dengan kemuliaanmu. Apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan bersungguh-sungguhlah dalam ibadah yang setara dengan kemuliaanmu. Baik, jadi ini hadis yang sahih Abu Daud 1522. Jadi ibu ayah sekalian, hadis ini memberikan satu gambaran kepada kita apa yang berlaku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi para sahabat, khususnya antaranya lah yang disebutkan iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kenapa? Banyak keadaan beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya yang Nabi menghantar utusan ke Yaman kan, untuk berdakwah ke situ pun adalah Muaz juga. Kan? Jadi sebenarnya banyak bantu dalam usaha dakwah Nabi, maka Nabi sayang kerana Allah. Ibu-ibu sekalian Jadi perkara ni Nabi, apa yang Nabi buat? Nabi pegang tangan dan Nabi sebut, wahai Muaz, demi Allah, wallahi demi Allah aku menyayangimu. Maknanya apa? Ini uhibbuka fillah. Kan aku menyayangimu, kan aku mengasihimu. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah yang mana Nabi SAW sendiri sebutkan kepada Muaz. Jadi ini satu gambaran yang mana kita bila sayang ataupun suka seseorang, kan yang mana lebih kepada sayang lah, maknanya sebagai seorang kawan, sebagai adik-beradik, kan, sebagai even mak ayah dengan anak-anak, sesiapa pula yang kita sayang, kita berkawan rapat kerana Allah kan. So kita sangatlah digalakkan untuk melakukan perkara yang sama, iaitu apa? Pertama, kita menzahirkan rasa kesukaan itu kan, kita menzahirkan, menunjukkan, memberikan bagi dia tahu yang kita ni sayang, suka dengan dia. Kan, ini kita patut amalkan ibu-ibu sekalian. Kita patut lakukan. Maknanya spread the love kan, show the love, the affection tu, kesayangan tu. Kita kena tunjukkan, walaupun kita kata memang saya sayang, ataupun dah kawan takkan tak sayang kan, dah anak takkan tak sayang. Betul, tapi kita ni manusia, kita ni lagi suka bila ditunjukkan kesayangan tu, bila disebutkan. Dia nak mudah faham ni macam sebagaimana sesama pasangan kan, orang kata romantisnya kan pasangan kan. Jadi macam itulah keadaan dia. Maknanya kita akan sebutkan perkataan-perkataan itu dan kita akan menunjukkan
Kita akan dari sudut sentuhan pun ada kan. Kita contoh macam dengan anak lah, kita nak cakap dengan dia, kita pesan kat dia, kita tak akan cakap macam tu je kan. Kita mungkin akan membelai dia sikit kan, kita akan pegang dia, kita akan peluk dia. Jadi ini satu fitrah manusia kita sendiri ni, memang lebih suka macam ni. Memang suka, lagi-lagi yang masih kecil, kan, lagi dia suka. Budak-budak lah, lagi dia suka kalau kita memberikan dia perhatian. Kan, orang besar pun suka, minta dia nak macam tu, apatah lagi budak-budak yang lagi baru dia kenal dunia kan, macam-macam kata apa benda baru yang dia belajar, lagi dia suka kalau orang menyayangi dia, orang menunjukkan satu kasih kepada dia. Jadi ni antara yang penting adalah kita dengan kawan pun amalkanlah. Kita ada kawan ni, kita berkawan ni atas dasar apa? Pastikan bimbang sekalian, kita ni berkawan atas dasar kebaikan. Kebaikan maknanya membawa kita kepada kebaikan. Kebaikan ni tak semestinya bermaksud ibadah atas sejadah sahaja, tidak. Kita berkawan dengan kawan sekerja, kita berkawan dengan mungkin apa orang kata apa, jiran-jiran kan. Banyaklah kata cabang tentang kawan ni, banyak sangat. Kebaikan ni banyak, meluas. Yang penting kita bersahabat dengan dia, kita rapat, kita apa menjalinkan hubungan yang rapat itu dalam keadaan yang hasilnya kebaikan. Memberikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih ingat kepada Allah, kan, mendapatkan kebaikan lah, maknanya meraih keredaan Allah. Itu bermaksud kawan yang baik. Bukan dia mengajak kita kepada keburukan kan. Dia mengajak kita dalam keadaan yang menjaga kebaikan, tapi bila contoh berkawan dengan dia, kita meninggalkan kebaikan, kita jadi malas, kita jadi buat pula benda yang tak elok, jadi lalai lagi leka. Jadi ini tanda-tanda kawan-kawan yang kita perlu berhati-hatilah. Bermaksud sama ada kita nasihati mereka ataupun kita yang kena mengelak sedikit kan. Kita mengelak maknanya bukan nak memutuskan hubungan, cuma kita nak menjaga supaya kita tak terikut sama kan. Sebab tu dalam bab kemungkaran yang berlaku dalam kalangan orang yang kita kenal, ada dua cara kita nak hadapi. Pertama, kita bersama dengan mereka dan mengubah. Yang kedua, kita menjaga batasan, maknanya limit kan, dan kita mengelak sedikit. Seorang yang ada kemampuan nak mengubah, dia bersama dan dia mengubah. Orang yang tak ada kemampuan ataupun dia dah cuba tak boleh, maka dia terpaksa mengelak. Bukan suruh memutuskan hubungan lah, dia mengelak, menjaga batasan, limit lah kan. Tak perlu cakap banyak, tak perlu nak terlalu rapat sangat, keluar sama-sama ke, tak perlu. Sebab takut kita mengikuti, kita akan rasa seronok dengan apa yang dia buat. Sebab sifat maksiat memang menyeronokkan, memang dia memberikan satu kesukaan untuk kita buat berulang. Jadi biar sekalian, dalam hadis ni kita nampak satu lagi Nabi memberikan pesanan. Kita panggil, boleh kata wasiat pun boleh lah kan. Pesanan kepada sahabat, kepada Muaz yang Nabi sebut tadi kan, Nabi sayang kerana Allah ni, dan Nabi tinggalkan pesanan. Pesanan inilah yang kita patut juga amalkan. Bila kita sayang, suka seseorang, kita berikan dia satu kata-kata yang dia dapat ingat, yang dia dapat buat walaupun kita dah tak ada. Contoh kita cakap dengan kawan kan, bila aku dah tak ada nanti, kau tolong tengok-tengok kalah anak aku. Contoh. Ini ayat macam ni, dengar macam biasa dengar dalam TV, drama ke apa kan. Tapi sebenarnya inilah ayat-ayat yang sebenarnya sangat mendalam. Maknanya kita memberikan dia satu keyakinan. Kita dah tak ada, minta tengoklah kan, minta ambil tahulah, minta pantau-pantaulah anak-anak saya. Kan. Jadi ini menunjukkan satu keyakinan yang kita letak pada dia. Kan. Yang mana secara tak langsung pesanan ini akan dia betul-betul ingat, dia akan betul-betul buat sekiranya dia ikhlas berkawan kita. Sebab itu kita dah sebut dalam bab yang sebelum-sebelum ni, adab dengan mak ayah ni, antaranya bila mak ayah dah meninggal kan, selain kita doakan dia, kita uruskan apa yang patut semua, kita menjaga hubungan ataupun menjalinkan hubungan dengan kawan mak ayah. Itu antara cara berbakti dengan mak ayah. Seperti mana dalam hadis yang Nabi sebutkan, kita berbakti maknanya kita rapat pula kawan-kawan mak ayah kita.
Maknanya nak teruskan hubungan. Kan dah mak ayah kita kawan rapat dengan dia. So mak kita dah tak ada. So mak ayah kita dah tak ada. Jadi kita nak berkawan dengan siapa kan? Berkawanlah dengan kawan dia. Maka bila berkawan dengan kawan dia tu, itu terasa seperti berkawan dengan mak ayah. Kita masih lagi ingat mak ayah. Sebab apa? Mak ayah rapat dengan dia dulu. Ngam, serasi kan. So kita kawan dengan mereka pula. Macam tu. Begitulah dalam persoalan tentang ini. Iaitu kita memberikan pesanan. Bila pesanan kita dah tak ada ke, kita dah mungkin berpisah jauh. So pesanan itulah yang akan dibuat. Itu tanda kita betul-betul menyayangi seseorang ini kerana Allah. Dan bebas sekalian, ini pun kita boleh amal. Walaupun ni pesanan kepada Muaz secara khusus, tapi ada dalam hadis dan kita pun boleh amal, iaitu sebelum nak bagi salam. Penghujung salat. Sebelum bagi salam, bacalah doa yang kita biasa dengar tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maksud dia kan, ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, bersyukur kepadamu dan menjadi sebaik-baik hamba ataupun beribadah dengan setara dengan kemuliaanmu. Ini maksud kepada hadis yang pertama. Kita lihat pada hadis yang kedua. Okey. Yang ni kita lihat satu hadis yang lain dalam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, para muhajirun berkata, wahai Rasulullah, kami tidak melihat satu kaum yang lebih baik daripada mereka yang kami datang kepadanya ini, kaum Ansar, dalam memberi apa-apa bila harta mereka sedikit, dan tiada yang lebih baik daripada mereka dalam memberi sewaktu harta mereka banyak. Ansar ni membantu Muhajirin. Mereka menghilangkan kesusahan-kesusahan kami dan berkongsi kegembiraan mereka dengan kami. Sehingga kami bimbang bahawa mereka dan akan mendapat kesemua pahala itu tanpa berbaki kepada kami. Rasul bersabda, itu tidak akan terjadi selagi mana kalian berterima kasih kepada mereka dan mendoakan mereka kepada Allah. Hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad 13075. Jadi bibi sekalian, ini satu situasi yang berlaku selepas hijrah, di mana orang-orang yang muhajirin yang bersama dengan Nabi berhijrah dari Mekah ni ke Madinah kan, yang mana disambut oleh Ansar di Madinah kan, yang membantu, yang banyak memberikan tempat tinggal, ruang tempat tinggal, yang memberikan makanan, minuman, memberikan juga harta. Sebab diorang ni berhijrah dalam keadaan yang betul-betul kata apa, dalam keadaan yang tidak mempunyai bekalan yang banyak kan untuk hidup lama. Jadi betul-betul dalam konsep tawakal tu. So bila datang ni, boleh je orang Ansar ni contoh nak halau ke boleh je, tapi mereka ni baik. Mereka nak limitkan pemberian pun boleh. Tapi mereka tak sampai hati lah, sebab mereka ni orang yang baik. Jadi mereka bantu orang muhajirin. Kita ibu sekalian, kita pada hari ini, apa yang kita boleh faham daripada hadis ni? Kita kalau nampak kan orang-orang yang musafir, terutamanya yang mungkin katalah foreigner, ataupun kita nampak di seorang masjid kita ni ada orang yang yalah bawa beg besar, mungkin tabligh lah. Semalam pun saya jumpa sekumpulan tabligh kan, yang mana kita bertemu dengan mereka kan, kita tengok mereka dalam keadaan yang memang memerlukan lah. Apa mereka tak minta, mereka memerlukan. Jadi kita cuba bantu apa yang kita boleh. Itu daripada sudut nak menunjukkan satu kasih sayang kepada mereka, walaupun kita tak kenal pun mereka dengan mendalam. Bagi kita nak kenal pun mungkin tak ada peluang. Contohlah jumpa sekumpulan tabligh, jemaah tabligh, jumpa orang yang musafir bawa beg besar-besar kan, dia tidur di seorang masjid kan. Kita tak tahu apa cerita sebenar, nak rapat dengan dia pun bukan senang. Bukan kita nak ada masa pun nak betul-betul kenal dia. Jadi buatlah, kita cuba berbuat baik apa yang sekadar mampu. Sekurang-kurang, selemah-lemah doakanlah. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis ni. Berterima kasih dan mendoakan. Satu cara kita membalas kebaikan. Kan? Jadi kita nampak orang mereka yang memerlukan ni, walaupun mereka tak minta kan, tapi kita cuba membantu. Sekurang-kurang doalah apa, ya Allah, kau selamatkanlah mereka dalam perjalanan, kau rahmatilah mereka, kau redalah mereka, kau permudahkanlah urusan mereka. Macam-macam doa kita boleh buat. Sekurang-kurang doalah kan. Dan satu lagi adalah kita kalau boleh bertegur sapa sikit kan, lebih baiklah. Bertegur sapa, kita
berikan kata-kata sikit semangat. Dia ringkas-ringkas cukup. Jangan buat tak tahu langsung. Buat je kan. Dahlah pergi surau masjid kan. Kita nak pergi surau masjid ni bukan sekadar ibadah atas sejadah je. Atas kapet sejadah masjid je. Kita nak juga untuk bertemu dengan saudara se-Islam. So kadang-kadang kita bertemu terserempak dengan orang yang tak kenal pun. Contoh macam jemaah tabligh, contoh orang yang musafir bawa beg besar-besar. So kita mungkin ada language barrier lah. Kita nak cakap untuk minta faham apa nak faham ke apa kan. Kita tak suruh cakap panjang-panjang pun. Ringkas-ringkas aja bagi salam, tanya khabar sikit daripada mana. Kan, lepas tu kita doakan mereka secara diam pun tak apa. Kita minta mereka doakan. Orang yang musafir ni doa dia mustajab juga. Kita minta mereka doakan dan kita kalau boleh bantu. Kita bagi makanan kat dia ke, kita bagi dia dalam sampul mungkin duit sikit ke. Kita katalah gunakanlah dalam perjalanan. Doakan saya contoh. Kan indah macam tu. Walaupun tak kenal apa pun. Tapi kita membantu dia. Sebab dia buat kebaikan. Kan dia dalam kebaikan. Even dalam musafir pun bawa beg besar-besar macam tu pun tak tahu cerita sebenar pun. Kita tahu dia dalam kebaikan insya-Allah. Kan dia berada di surau masjid. Dia tak meminta pun kan. So kita yang menghulurkan. Itu lebih ikhlas lah daripada kita diminta baru kita hulur. Ini satu kaedah kita nak menunjukkan kasih sayang saudara se-Islam terhadap saudara se-Islam. Paling kurang doa lah. Jangan tak tegur langsung. Ini sampai macam kita macam anti tau. Macam kita nampak je kita rasa macam tak nak layan lah. Foreigner lah. Kita memandang remeh. Kita mungkin ada orang pula menghina pula dah. Jangan sampai macam tu. Itu langsung tidak menunjukkan akhlak yang baik. Sedangkan Nabi tak macam tu. Nabi sentiasa mengalu-alukan. Kan Nabi sentiasa orang kata apa, jadi yang kata kita nak faham ni macam maknanya keadaan yang excited. Jumpa orang excited, bertegur siapa, bertanya khabar. Kan Nabi tidak memilih orang dari sudut mungkin harta ke, pangkat ke, rupa ke tak. Kan Nabi bergaul dengan semua jenis lapisan masyarakat. Untuk Nabi disukai oleh semua walaupun musuh pun suka dengan Nabi. Suka sebab akhlak Nabi yang baik tu. Cuma hidayah tak hidayah je lah. Sebab tu ramai orang berjaya masuk Islam. Berjaya di dakwah. Kerana apa? Akhlak Nabi yang begitu indah. Dan itu menarik perhatian. Yang kita patut kena contohi juga. Kita pun nak kena ambil semangat daripada akhlak Nabi tu. Cuba kita muhasabah kan, ataupun tak ingat dah sebelum ni, kita lepas-lepas ni kita pergi ke surau masjid, even kat mana pun lah kan, ada tak kita ni dalam keadaan yang ramah mesra kan, kita bertegur kan, kita saudara se-Islam walaupun tak kenal kan, tapi kita paling-paling pun kita mungkin senyum, kita cuba bagi salam kan, kita cuba tegur je, simple-simple je, bagi salam, tanya khabar kan. Tak mampu nak bantu yang lebih-lebih macam nak bagi makan tak boleh ke, nak bagi duit mungkin tak boleh, contohlah, padahal boleh kita bagi kan. Kita mungkin doakan mereka, minta mereka doakan kan, sekurang-kurang itu pun jadilah, jangan sampai tak layan langsung. Sebab diorang macam anti, macam dia tengok pun tak nak, pandang pun tak nak. Jadi ini yang merisaukan kita. Macam ni ke akhlak yang Nabi tunjulkan kan, datang masjid surau kan, tapi dalam keadaan masih lagi ada sifat bongkak kat diri tu. Jadi kita risau dan sedih. Sebab masih tak dapat memahami cara Nabi amalkan. Jadi biar sekalian kita cuba muhasabah. Kita ambil daripada hadis ni kan, ambil semangat sebagaimana Ansar membantu Muhajirin waktu mereka ada ke, mereka tak ada pun mereka bantu juga. Kan disebutkan dalam hadis kan, tak ada apa-apa mereka bantu, ada banyak pun mereka bantu, hilangkan kesusahan, kongsi kegembiraan. Sampai Muhajirin dia mengadu kat Nabi, takut semua pahala mereka je ambil. Kami tak dapat pahala apa lah, nak bantu apa tak boleh. Kami hanya menerima bantuan je. So apa Nabi sebut? Takkan terjadi. Maknanya kamu akan dapat pahala juga. Selagi mana kamu berterima kasih. Berterima kasih maknanya daripada sudut apa? Daripada sudut menghargai yang mereka buat tu, kita cuba membalas budi balik dan mendoakan kepada Allah. Ini sekurang-kurang kebaikan kita boleh buat. Sebab itu kita dah belajar dulu dalam bab doa, kita sebut apa? Jazakallahu khairan. Kalau lelaki atau perempuan, jazakillah. Sebab apa? Itu doa tu. Kita kata apa? Allah membalas kebaikan kepada kamu kan. Jadi ini satu bentuk yang bukan sekadar terima kasih yang lafaz yang adat, tapi dapat sekali pahala kerana kita mendoakan mereka.
dan mengikut sunnah. Episod tu sekalian kita dah bincang sebelum ni tentang doa. So kita fahami keadaan ni. Okey, kita masuk pula hadis yang ketiga. Kita lihat pula apa yang berlaku dalam hadis ni. Hadis ni agak panjang sikitlah. Kita lihat dulu daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud ketika aku duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar memegang hujung jubahnya sehingga nampak lututnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, para sahabatmu telah berkelahi, telah bergaduh. Abu Bakar memberi salam kepada baginda dan berkata, aku telah berkelahi dengan Ibn al-Khattab, yakni Umar bin al-Khattab, tentang sesuatu lalu aku berkasar dengannya. Aku menyesali perbuatanku dan meminta maaf kepadanya, namun dia enggan menerima permintaan maafku. Oleh itu aku datang kepadamu, kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, Allah mengampunimu wahai Abu Bakar sebanyak 3 kali. Umar kemudiannya menyesal kerana menolak permohonan maaf Abu Bakar lalu datang ke rumahnya, ke rumah Abu Bakar dan bertanya, adakah Abu Bakar berada di rumah? Mereka, yakni keluarga Abu Bakar pun menjawab, yang di rumah itu menjawab, tidak. Dia kemudian datang kepada Nabi dan memberi salam kepada baginda. Tanda-tanda tidak senang ternampak di wajah Nabi, sehingga Abu Bakar berasa kasihan kepada Rasulullah. Lalu beliau berlutut, Abu Bakar berlutut kepada baginda dan berkata, wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya akulah yang lebih zalim dalam hal ini. Beliau ulang kata-kata sebanyak 2 kali. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kerana Allah mengutusku kepada kalian, kalian mendustakan aku. Namun Abu Bakar lah yang berkata bahawa aku seorang yang benar. Siddiq kan. Dia membantu aku dengan dirinya dan hartanya, maka tidak bolehkah kalian meninggalkannya tanpa mengganggunya. Maka dia ulang sebanyak 2 kali dan tidaklah Abu Bakar diganggu lagi selepas itu. Ini hadis yang sahih diriwayatkan Muslim 2661. Dia bebas sekalian, ni satu kisah yang saya kira jarang kita dengar, yang mana sebenarnya boleh jadi, mana yang biasa boleh berlaku, iaitu pergaduhan antara sesama sahabat. So, sahabat semua ni walaupun tahulah antaranya mereka diangkat darjat, mereka ni diberikan kemuliaan, sehingga Nabi menjamin 10 mereka tu memasuki syurga Allah. Bahkan daripada sirah, daripada sejarah pun kita belajar mereka ni sangat-sangat kuat beragama, kuat dalam agama ni kan. Jadi mereka ni pun tak terkecuali daripada bergaduh isu-isu yang sebagai fitrah manusia kan. Dia macam manusia biasa, cuma ada kelebihan yang diberikan, ada keutamaan yang diberikan sebab mereka melakukan itu dan mereka dapat. Mereka sungguh-sungguh membantu Nabi kan. Jadi mereka dapatlah ganjarannya, habuannya. Jadi mereka manusia biasa, maka pergaduhan itu biasa berlaku. Contohnya dalam hadis ni, bergaduhlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana bila mereka bergaduh, kan Abu Bakar meminta maaf tapi Umar tak terima. Betul, Abu Bakar mengadu pada Nabi. Betul, Nabi kata Allah mengampuni kamu. Maknanya lepas daripada itulah telah dijentik hati Umar untuk memaafkan Abu Bakar. Dia tak sebutlah apa cerita yang berlaku, masalah yang berlaku. Cuma yang berlaku, yang disebutkan mereka bergaduh dan masing-masing kata nak mudah faham tu ego lah kan, masing-masing tak nak untuk menyelesaikan. Bila Abu Bakar dah merendah diri meminta maaf, tak diterima pula. Bila Umar lepas tu bila Abu Bakar mengadu kepada Nabi, baru Umar pun terasa kan, maknanya nak memberikan kemaafan. Sampai ke Umar jumpa dengan Nabi dalam keadaan tak senang. Yang tidak tenang yang nampak di wajah Nabi. Nabi dalam keadaan yang tak berapa sukalah. Sehingga kan Umar berada depan dengan Nabi dan mengakui kan kesalahan yang beliau buat sebab tak maafkan sahabat tadi, tak maafkan Abu Bakar. Maka apa yang Nabi kata, Nabi merayu kan supaya lepaskanlah Abu Bakar kan, tak payahlah untuk bergaduh ni. Maka lepas tu lah baru tak diganggu lah Abu Bakar ni, maknanya tidak lagi berlaku pergaduhan. Jadi bimbang sekalian, daripada hadis ini kita nampak satu kepentingan kita ni bila bergaduh dengan sahabat, kawan-kawan siapa pun lah kan,
jadikan satu budaya, bukan budaya lah, kata satu kebiasaan budaya lah kan. Untuk kita ni sama ada dua lah, iaitu pertama cepat-cepat kita minta maaf, yang kedua kalau orang tu minta maaf cepat-cepat kita maafkan. Kita amalkan, tak perlulah letakkan persengketaan sampai bermusuhan sesama kita ni, saudara se-Islam. Walaupun apa jua yang berlaku perbezaan antara kita, perbezaan yang bukan memisahkan, tapi perbezaan yang kita perlu raikan. Contoh yang paling biasa kita dengar, ideologi lah, politik contohnya. Kan, mungkin juga aliran dalam agama, mungkin pendapat dalam sesuatu isu berbeza kan, dalam contoh dalam mesyuarat kita bincang-bincang, walaupun kita kawan rapat dengan seorang ni, tapi bila bincang-bincang kita bagi cadangan lain, dia bagi cadangan lain. Lepas tu cadangan dia diterima, cadangan kita ditolak. Jangan sampai macam tu kita duk gaduh dengan dia pula. Kita kata, kita seolah-olah kita anggap, oh dia je betul, aku salah kan. Betul memasang muka lah, tak rapat lah. Padahal isu dia remeh je kan. Jadi jangan sampai macam tu. Kita berlaku perbezaan ni kena raikan. Dan kalau dah berlaku pergaduhan, kita memaafkan. Biasa orang sebut kan, saya maafkan tapi saya tak lupakan. Adakah istilah ni menepati seperti dalam syariat? Kita memang ikut adat budaya, kita biasa dengar lah benda ni. Aku maafkan tapi aku tak lupakan. Dia apa maksud sebenarnya? Kan? Tak lupa ni maknanya apa? Tak lupa maknanya dia masih tak maafkan ke? Sebab dia kalau dah maaf, sepatutnya dia macam biasa je lah. Kalau maksud dia tak lupa tu bermaksud dia menjaga limit. Contohlah selama ni dia dapat forgive and forget. Okay. Biasa apa, forgive and not forget macam tu not forget macam tu kan. Maknanya dia maaf tapi dia tak lupa kan. Okay, dia kena ingat maksud apa sebenarnya. Kalau dia maafkan, okay, dia maafkan. Memang maaf ni satu benda dituntut dalam Islam. Kita memaafkan apa jua isu lah. Kecuali kalau dia musuh kita. Musuh ni pun berlaku bukan dalam Islam. Dia memang luar daripada Islam. Kalau contoh dia munafik itu dah keluar lah daripada apa yang kita patut raikan dia. Biasanya adalah musuh ni memang yang bukan Islam. Contoh sekarang ni Israel lah, yang kita memang betul-betul kita kata Zionis, yang kita kata laknatullah kan. Memang sebab dia memang terang-terang dia melakukan perbuatan yang memang jahat, memang jahat, tak beri kemanusiaan. Sampai dalam Quran nazilah kita sebut apa? Allah menghantar wasallit alaihim kalban min kilabi. Kita minta Allah untuk menghantar ke anjing-anjing, untuk menghancurkan, memusnah, membinasakan mereka. Maknanya apa? Sebab apa sebut anjing tu? Maknanya kata menghinakan mereka. Nak hantar malaikat ke ataupun askar ke kan, tak layak bagi dia. Sebab begitu hinanya dia, tak ada kemanusiaan. Hantar anjing je lah layak membinasakan mereka. Sampaikan macam tu dalam kunut nazilah yang kita biasa baca, yang memang dalam hadis Nabi pun disebutkan benda yang sama. Riwayat Al-Baihaqi pun ada dalam Sunan Al-Kubra. Jadi memang sekalian kita nak sebut tentang apa isu tadi tu, forgive and forget, not forget. Kita kena ingat apa maksud tidak melupakan. Kalau tidak melupakan, dia beranggapan saya dah maafkan tapi saya tak lupa. Maknanya saya akan ingat lagi apa yang dia buat. Dan saya tak nak kawan dengan dia. Contohlah kan, tak nak kawan. Sebab apa? Saya tak lupa lagi apa yang dia buat. Tak kawan tu maknanya tak maafkan lagi lah. Dia sepatutnya dia maafkan. Dan tak lupa ni maksud contoh dia masih berkawan tapi dia jaga limit, batasan. Jaga batasan. Contoh sama dia dapat, tiba-tiba tengok, oh dia ni jahat rupanya kan, dia jahat, dia tikam belakang. Okey, tak apa, dia bertikam belakang kan, aku faham, kau dah tikam aku dah kan. Jadi apa yang berlaku? Lepas tu dia masih lagi bertemu, dia memberikan salam ke apa kan, dia macam biasa, cuma tak rapat macam dululah. Jangan sampai tak tegur langsung. Alasan dia, saya tak lupa apa yang awak buat. Lepas tu tak tegur langsung kan, tidak, itu tanda-tanda dia tak maafkan yang ikhlas. Sebab tu kita kena faham maksud tu balik. Tidak melupakan tu kalau dalam maksud dia menjaga batas. Sebelum tu dia rapat, tapi lepas tu dia cuma bertegur siapa macam tu je. Macam bila jumpa tegur. Lepas tu bila tanya kenapa macam ni kan, kita berkata tak apalah, aku nak jaga batasan lah, nak jaga limit lah.
kan, cukuplah apa yang berlaku ni. Okey, macam tu. Kan, contohlah satu lagi isu. Biasanya yang berlaku ni orang yang bercerai. Kan, dia apa jual sebab, dia dah berkahwin, dia dah ni, mungkin ada kurniakan anak semua. Bila bercerai kan, bila bercerai jangan sampai tak tegur langsung. Jangan sampai kata macam putus. Lagi-lagi kalau ada anak. Kadang-kadang kita kesian bila pasangan bercerai ni, bila ada anak, sampai macam tak ada communication langsung. Kan, tak ada communication maknanya dia tidak serasi langsung sampai anak tu macam terbiar. Jadi kesan ke anak kan, kesan dan kesian ke anak. Jadi macam ni kita risau, maknanya dia betul-betul macam dah putus. Memanglah putus hubungan sebagai suami isteri, tapi taklah putus lagi hubungan sebagai saudara se-Islam kan, bahkan sebagai mak ayah kepada anak tu. So dia masih kena cari jalan titik penyelesaian, keharmonian supaya dia tidak sampai tak tegur langsung, sampai hak anak-anak tu terabai. Tanggungjawab anak tu terabai. Jangan sampai macam tu. So ini isu saya kira kita kena faham balik betul-betul. Kan, ayat yang kita biasa gunakan, forgive but not forget. Kita kena faham balik maksud dia, jangan sampai tak tegur langsung, jangan sampai kita contoh dalam majlis jumpa dia tak pandang langsung, tak tegur langsung. Ini maknanya permusuhan. Ini maksud dia permusuhan. Kita boleh kata saya nak jaga batas. Jaga batas tu tegur macam biasalah. Jangan sampai tak tegur langsung. Jangan sampai menunjukkan kebencian. Kan? Itu maknanya permusuhan tu. Tak tegur langsung kan. Lainlah kalau musuh. Kan? Musuh. Nak kata musuh pun kalau zaman Nabi ni pun, dalam keadaan Nabi masih lagi, orang kata apa, walaupun musuh kan, Nabi masih lagi menjaga apa yang patut. Betul-betul kalau dia melampaui batas, menyebabkan kemudaratan, barulah diisytiharkan, contoh perang dan sebagainya. Kan? Maksudnya kalau musuh yang jenis kita sebut kafir zimmi lah kan, yang dia menjaga kan hubungan, dia menghormati undang-undang, kita taklah sampai tak tegur langsung. Macam kita mungkin ada jiran, kawan-kawan yang bukan Islam kan, yang mana dia dalam kategori baik, yang mana kita berkata maknanya dia boleh didakwah, boleh dijentik hati dia dapat hidayah. So, golongan macam ni jangan, kita taklah sampai tak tegur langsung kan. So macam itulah kita nak kena buat juga, orang yang kita dah menghadapi apa-apa juga isu masalah, jangan sampai kita tak tegur langsung. Sebab tu ibu sekalian, dalam hadis ni kita nampak gambaran Nabi tak suka bila bergaduh dan tak maafkan. So Nabi merayu, jangan ganggu lagi kan. Sebab Abu Bakar banyak tolong aku. Kalau orang ni semua tak percaya tentang sesuatu peristiwa, contoh Isra Mi'raj, kan Abu Bakar lah yang membenarkan. Abu Bakar lah yang betul-betul yakin pada aku. Kan maknanya nak kata antara rapat lah dengan Nabi kan, sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Sebab itu Abu Bakar bantu dengan bukan diri dia je, harta dia sekali kan. Maka Nabi minta merayu, janganlah ganggu dia. Janganlah sampai dia dalam keadaan yang jumpa Nabi, meminta dekat Nabi kan, sedih dekat mengadu pada Nabi kan, Nabi minta merayu. So daripada situ kita nampaklah kepentingan kita pun ingat tentang forgive but not forget ni, bukan maksud dia sampai tak tegur langsung. Macam biasa je, jaga limit tak apa kan, siapa pun dia lah, jaga je limit, jangan sampai tak tegur langsung kan, jangan sampai kita bermusuhan, tak nak. Saya faham mungkin Bibi sekarang kata ni orang yang rasa dia tahu, betul lah kan, tapi kita ambil contoh lah daripada hadis tadi, sahabat pun bergaduh juga, Nabi pun tak suka macam tu. Nabi minta untuk saling memaafkan kan, Nabi minta untuk saling jangan bermusuhan, saling toleransi. So kita ambil semangat kat situ. Memang kita tak nafi lah orang yang rasa yang tahu kan, apa-apa juga isu ni, orang yang rasa tu yang tahu. Tapi kita nak sebut juga dari sudut syariat, apa yang Islam suruh. Kan? Masing-masing kita ni mungkin ada menghadapi isu yang sama. Saya ibu sekalian, saya dulu pun sendiri pun menghadapi benda yang sama. Menghadapilah, tak nak sebutlah apa dengan detail, tapi memang ada lah orang yang memang anti lah, orang yang anti kan. Jadi apa yang saya buat macam biasa je lah. Walaupun kita tahu dia anti kita, walaupun sampai pernah berlaku gaduh, pernah maki hamun pun ada kan. Tapi kita sekadar jumpa, senyum, tegur, bagi salam, walaupun tak jawab. Mungkin jawab diam-diam lah. Tapi kita teruskan je lah. Kita nak macam mana kan, kita nak bincang, tak tahu apa masalah dia pun. Tapi dia macam betul-betul anti lah. So kita just macam biasa je.
Bukanlah dia menarik muka, kita tarik muka juga. Sama je kita dengan dia. Kan dia tarik muka, dia tak tegur, dia anti, kita pun anti balik, kita pun marah dia balik, maki dia balik. Tak guna. Tak ada beza. Sama kita dengan dia. So, kita macam biasa je. Kan itu macam biasa, dia nak buat apa terpulang pada dia. Kan macam tu je lah. Kan? So kita masing-masing ada lah kata menghadapi isu macam ni, mungkin ada hadapi. Jadi persoalan dia bagaimana kita menghadapi, yang itu penting. Jangan salah cara, jangan sampai kita pun anti, jangan sampai kita pun bermusuhan, tidak. Tak patut. Kalau betul-betul yang musuh kita yang nyata, aduwwum mubin kan, syaitan, itu memang kafir harbi, macam Israel la'natullah ni. Itu memang bermusuhan. Sebab dia dalam keadaan yang jelas kejahatan dia tu. Jelas, takkan ada sejarah. Kan yang mana syaitan nak bertaubat, tak ada. Kan yang mana Israel nak bertaubat. Nak kata Israel semua bertaubat, tak ada. Kalau kata askar dia pun ada yang nak bertaubat pun tak kira, tak ada lah, tak mustahil berlaku lah benda tu. Sebab memang dia macam tu. Memang dia dalam kalangan macam tu. Kan adu mubin, musuh yang nyata. Jadi seperti bebas sekalian, kita perlu fahamilah isu ni. Baik, kita lihat latar belakang bab. Ramai di antara kita lalai daripada berzikir, berdoa atau mengungkapkan perasaan. Islam meraihkan perasaan orang di sekeliling dengan menggariskan cara-cara meraihkan perasaan itu dengan betul. Cara menzahirkan rasa kasih sayang adalah dengan mengungkapkan kepada orang yang disayangi dan bukannya untuk menimbulkan masalah untuk menarik perhatian orang tersebut. Begitu juga apabila terjadinya masalah, maka perlulah dijelaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini ada kaitan dengan tadilah kan, tentang rakan-rakan, kawan-kawan, jiran-jiran ke, maknanya orang yang rapat lah dalam bab berkasih sayang ni. So memang mana-mana hubungan ni bergaduh tu biasa, normal sangat. Kalau tak berlaku gaduh tu kita rasa pelik. Mungkin tak ada hubungan lah tu. Kan? Siapa pun, kan, kita sebagai anak dengan mak ayah, kita sebagai mak ayah dengan anak, kan, kita sebagai kawan-kawan, dengan jiran, nak kata gaduh tu biasa, memang biasa kan. Even saya dengan anak murid pun pernah gaduh. Kan, bergaduh pasal-pasal apa, kita tegur dia, tarik muka. Tarik muka kan. Rupanya apa? Rupanya bila dah lama dah tenang sikit, tanya-tanya balik, rupanya baru tahu kan, mana dia tak sangka lah kita marah dia. Jadi kita pun cakap baik-baik kan, kita marah ni sebab apa kan, sebab awak nak bagi awak berubah kan, kita nak awak jaga kan, contoh tentang solat lah masa tu. Jadi kita marah sampai dia nak menangis kan, tambah pula dia perempuan. Betul, kita terangkan baik-baik lah, kita nak awak jaga solat kan, jangan main-main kan. Kita terangkan kan, kat Gaza pun sampai orang berperang pun solat juga, solat khauf kan, berganti-ganti. Sampaikan macam tu. Takkan kita ni dalam keadaan yang hidup sehat walafiat macam ni, tak solat dengan alasan keluar tak sempat lah, kat luar, kat shopping lah kan, tak sempat, tak teringat solat maghrib. So saya terangkan, lepas tu dah reda sikit lah. Lepas tu dah selesai. Memang sebelum tu masa marah tu memang dia tarik muka lah, tarik muka dalam keadaan macam kata bergaduh kan. Kita faham lah, sebab dia lah dalam keadaan begitu kan, keadaan dia marah macam tu. So dia nak perhatian kan, so kita tegur kan, tegas. So lepas tu kita slow talk biar dia faham. Macam tu lah ibu-ibu sekalian, kita semua hubungan kita masing-masing mesti ada pergaduhan. Termasuklah suami isteri kan, lagilah normal. Sebab apa? Sebab selalu bertemu, selalu berjumpa kan. Jadi persoalan dia macam mana nak selesaikan. Kita amalkanlah sunnah-sunnah yang kita dah bincang dulu kan dalam bab marah. Kan kita mengelak kan, contoh bila dah marah sangat ni, antara kaedah dia apa, kita elak terus daripada tempat tu, tak nak lagi duduk situ, takut jadi lagi masalah besar, nampak muka tu lagi marah kan, elak terus, pindah tempat lain kan, cool down dulu. Kalau kita berdiri, duduk kita baring. Kalau baring ustaz macam mana? Tidurlah dulu, tidur berdengkur dulu, mimpi dulu. Lepas tu dah tenang sikit tu, baru kita bincang balik apa masalah tadi kan. Sebab time-time marah ni kita faham time-time puncak ni memang masa tu lah syaitan akan melakukan tipu daya dia sungguh-sungguh. Sifat marah ni sifat syaitan. Sifat marah pada bukan tempat dia. Jadi kalau marah kerana maksiat itu lain kan. Ini marah bukan pada tempat. Isu yang remeh kan, isu yang benda yang tak patut. So kita kena cari jalan solusi dia. Jangan marah kan, la taghdab. So kita kena
jangan kita kena kawal perasaan. Perasaan, dan bila berlaku pun kita kena selesaikan masalah. Jangan sampai persengketaan, permusuhan tu tak baguslah. Biar sekalian Baik. Kadang-kadang ada juga apa bygones okey. Baik, hati yang masih terluka Ustaz. Yalah tu saya kata tadi kan, orang yang hadapi yang tahu. Kadang-kadang ada juga anak murid maki hamun cikgu. Ni kalau kat sekolah menengah tu mungkin biasa kot lah. Allahu a'lam lah, saya sekolah rendah tak rasa lagi lah. Benar tak rasa lah. Sebab depan kita tak berlaku lah, belakang tak tahu. Tapi saya yakin insya-Allah tak ada lah. Tapi memang berlaku kalau di SMK yang sekolah menengah ni, memang ada lah kes-kes yang maki hamun, ada yang sampai melukakan pun ada kan. Sebab dia macam guru ni kan macam mak ayah. So ada je anak yang melukakan mak ayah. Ada yang menyakiti hati tu dah jadi biasa. Maki hamun pun jadi macam biasa lah. So kita lah kena cari jalan untuk kalau kita dewasa, dia masih budak. Dia macam mana pun masih budak. So kita cari jalan. Kan apa solution kita nak kena buat. Jangan dia marah kita marah juga. Boleh marah dia maki kita maki lagi sekali, kita marah lagi. Jangan. Kita dewasa, kita lagi matang. So kita kena faham dia tengah marah ni, kita kena cool. Kan? Saya dulu macam time mula saya mengajar ni, ialah masih lagi kata baru belajar kan. So sampai memang saya marah, dia marah, saya marah lagi kan. Sampai saya keluar kelas lah macam tu kan. Dulu. Tapi bila lah makin lama makin belajar kaedah, belajar apa pedagogi semua, baru kita tahu. Bila tengok dalam hadis-hadis pun dapat kaitkan kan. Baru kita sedar rupanya bila dia marah kita kena tenang. Tenang, kita fikir kan. Sebab dia tak ada istilah bad student. Yang ada cuma bad teacher. Maknanya kita tak fikir jalan menyelesaikan masalah. Kan anak tu macam mana pun kita kata dia sebab pengaruh kawan, pengaruh persekitaran, pengaruh handphone. Macam mana sekalipun dia punya kesimpulan, dia punya jalan penyelesaian masalah mak ayah. Mak ayah. The main point yang paling penting lah. So bagaimana mak ayah menyelesaikan masalah? Apa jua ujian cabaran dia? Kita yang kena selesai sebab kita yang dewasa. Dia masih lagi budak. Dia masih lagi duk belajar, kenal dunia. Dunia dia yang berbeza sekarang, generasi yang semakin advance. So kita lah kena pandai cari jalan untuk tackle hati dia, untuk bagi dia betul-betul tahu dia buat salah ke betul. Begitulah ibu-ibu sekalian. So ini contoh nak kata kasih sayang. Bila sayang seseorang, kita takkan sampai benci sampai memutuskan hubungan. Dia macam mana pun kita akan sayang dan akan selesaikan masalah. Mana-mana hubungan memang akan berlaku pergaduhan, semua itu normal. Kita dah dengar pun hadis tadi. So the point is bagaimana kita selesaikan masalah. Okay, kita lihat dalam ni dalam Al-Adabul Mufrad. Bebas sekali pun ada belajar dalam SPAQ kan bersama Ustaz Asbi Syarah UPSI UPSI. Dikatakan bahawa perasaan kasih sayang itu boleh diwarisi. Pewarisan ini hanya disempurnakan dengan saling berkasih sayang sesama pihak. Dua-dua pihak. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa kasih akan Muaz radhiyallahu anhu, baginda datang kepadanya memegang tangannya dan memberitahu beliau akan perasaan baginda. Serta berpesan kepada beliau dengan doa tersebut. Ini dengar tadilah doa yang kita boleh amal dalam solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Muaz juga buat perkara sama kepada para tabi'in dan para tabi'in buat yang sama kepada para tabi'in. Begitulah hadis ini sampai kepada kita. Lalu hadis ini dinamakan al-musalsal bil mahabbah. Benda yang diturunkan, salah silahkan, salsil, maknanya benda yang diwarisi bil mahabbah, dengan kasih sayang. Ni satu, ni hadis kita dengar tadi itulah. So kalau kita amal pada hari ni, automatik bermaksud kita amalkan yang disampaikan oleh Nabi. Kan yang Nabi sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in kan dia bersama-sama sampai kepada kita. So kalau kita amal, maknanya kita ambil direct sampai ke Nabi. Itu maknanya nak kata betapa hebatnya lah, betapa tingginya darjat doa tu. Berarti bebas sekalian kita cuba amalkanlah doa tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan kita pun kalau sayang seseorang, bagilah dia satu pesanan untuk dibuat. Lepas kita dah tak ada lah terutamanya. Kita lihat apa yang pengajaran
Sesungguhnya penzahiran dan pengkhabaran cinta dan kasih sayang sesama muslim itu merupakan sunnah nabawiyah dan tanda kesempurnaan iman. Begitu juga halnya dengan berlepas diri seseorang itu daripada syirik dan pengamal-pengamalnya. Ia merupakan tanda kesempurnaan iman. Sesungguhnya seorang muslim yang berbuat dosa itu adalah lebih baik daripada seorang musyrik yang soleh. Yang kita boleh faham ni maknanya kafir lah. Walaupun dia baik kan, dia tetap orang yang kafir. Kan? Lebih baiklah kita ni kawan dengan orang yang um, yang Islam, walaupun mungkin dia buat dosa tapi dia nak menyesal lah. Dia menyesal, dia bertaubat, dia istighfar kan. Lebih baik daripada kita kawan dengan orang yang terang-terang kafir walaupun mungkin dia buat benda yang baik. Maknanya nak buat keutamaan lah, nak pilih mana kan. So mesti pentingkan agama dulu. Sebab macam mana pun dia bukan saudara se-Islam. Dia mungkin sebagai kawan kita, sebagai manusia je lah kan. So kita pentingkan saudara se-Islam. Itu lagi penting. Dan yang kedua, serendah-rendah penzahiran kasih sayang kepada seseorang Muslim itu adalah apabila dia menyebut-nyebut kebaikan, memujinya dan mendoakan kebaikan baginya. Sebagai hadis telah pun menyebutkan bahawa sebaik-baik pujian dan doa adalah jazakallahu khairan. Ini pun kita dah belajar dululah. Jadi itulah ibu sekalian yang kita boleh faham daripada hadis pada pagi ini. Jadi dalam berkasih sayang telah sebut tadi beberapa poin. Pertama, kita berikan pesanan kepada seorang kita sayang supaya dia ingat tanda yang bila dia buat tu maknanya dia sayang pada kita, dia hormati kita kan. So kita berikan pesanan terutamanya bila mana kita nak berpisah daripada dia. Kan itu lagi penting lah. Macam kata satu macam wasiat. Betul. Yang kedua, bila berlaku sesuatu masalah dari jalan keluar, kemudian tunjukkan, yang ketiga tunjukkan kasih sayang itu dengan kita memberitahu, kita sebutkan kan sayang, kan macam mana kita buat dengan suami isteri kan, hubungan suami isteri, macam mana buat sebagai seorang mak ayah kepada anak-anak kan. Tunjukkan sayang tu. Kalau boleh bimbing sekalian kita hantar anak ke sekolah atau bercucu kan, setiap kalilah sebelum dia pergi masuk dalam kawasan sekolah, cubalah praktikkan salam tu, cium, kemudian peluk. Betul, kita pesan kat dia setiap hari. Pesanan sama ke pesanan lain ke tak ada masalah. Sampai anak tu dah hafal skrip pun tak apalah, pesan kat dia apa-apa yang kita harapkan. Ayah hantar hari ni, ayah harapkan adik dapat belajar baik-baik, ingat pesanan guru-guru, nanti balik cerita dengan ayah apa yang adik belajar. Contoh kan, bagi simple je, short je. Benda tu dia memberi kesan yang cukup mendalam kepada anak tu. Bahkan dia akan memberikan satu vibe yang positif, satu macam dari sudut dalaman jiwa dia tu, satu kata magnet yang positif. Dia rasa macam semangat ni, ayah dah pesan, ayah dah letak harapan. So, apa yang jadi, dia pergi sekolah, dia akan jadi semangat. Dia akan belajar dengan begitu semangat. Dia takkan ingat sepanjang masa. Benda tu dah meresap dalam diri dia. So kesan tu baik kan, tinggi. Kebaikan tu sangat baik. Praktikkan benda tu ibu sekalian. Kadang kita sedih tengok bila kadang ada mak ayah hantar kan, dia hantar macam tu je. Ada yang hantar naik motor, bila anak turun bagi beg, salam putih pedahi tu dah masuk. Okey lagi kan, ada yang salam pun tidak. Ada yang hantar naik kereta, anak turun macam raja. Anak turun masuk je. Pandang mak ayah pun tidak. Tapi kita je kata, baik sikit kat mak ayah tu. Ada pula mak ayah pun buat tak tahu pergi. Kita pun rasa, apa yang berlaku ni kan, hari-hari macam ni je kan. Macam robot lah, macam robot. Kita duk kejar benda dekat apa tentang kerja, tentang duit. Sungguh-sungguh kita punya happy bertegur sapa dengan kawan-kawan. Anak ni dah terabai. Kan? Walaupun nampak sikit remeh, tapi benda ni memberi kesan yang besar. Sebab anak jadi tak happy. Kan? Akhirnya bila pergi sekolah, kurang jadi tak happy lah. Nak belajar pun tak berapa happy, tak semangat. Kan? Kesan dia besar. Berarti biar sekalian kita cuba praktikkan macam tu. Tunjukkan sayang tu dengan sebaik-baik, biarlah ada satu kesan semangat yang positif. Dari sudut jiwa, dari sudut mental dia semangat. Kan? Tunjukkan betul-betul biar sekalian. Sebab saya sebagai seorang guru lah, apa yang saya nampak hari-hari kan di kawasan sekolah saya ni. So benda itulah yang saya boleh berikan sebagai satu pesanan. Kan? Jadi sama-sama lah kita ambil manfaat. Mudah-mudahan kita ingat tujuan kita ni
kat hidup kat dunia ni bukan sekadar mengejar duit sahaja bukan sekadar, sebab kita kadang rasa sedih dan pelik lah tengok orang kejar duit kan, sungguh-sungguh tu bagus lah kan, tapi sampai kadang-kadang abaikan family kan, sampai kadang-kadang tak ada masa dengan family pun ada. Jadi biarlah balance kan, sebab yang lagi penting amanah yang Allah berikan ni kan, anak-anak family tu lagi penting tu. Sebab duit kita cari tu sebenarnya banyak kan. Betul-betul ke orang yang cari ngam-ngam tak apa, ni kita kena cari lebih, ada lebihan banyak kan, yang mana kita boleh pergi sana sini semua kan. Jadi biarlah balance, kehidupan kita balance. Mudah-mudahan dapat kita jaga sebaik-baik amanah yang Allah berikan ni, bimbang sekalian. Jadi itulah untuk setakat pagi ni. Ada yang komen tu, Kak Badriah, betul Ustaz, pesanan ibu sangat berkesan. Ibu saya berpesan, ingat sampai tua, dan pesan pula pada anak-anak kamu perempuan, jangan hulur titi kepada lelaki. Masa awal tu tak faham, bila meningkat umur baru faham. Baik, itulah dia kadang-kadang pesanan tu simple je. Pesanan tu macam ayat yang macam ayat drama kan, macam tu je. Tapi kalau orang yang kita sayang, orang yang mak ayah kita contoh kan, mungkin seorang guru kan pesan kat kita dengan spesifik, kita akan ingat betul-betul. Walaupun remeh, walaupun ayat tu simple, klise, tapi sebab orang yang sampaikan tu orang yang pengaruh dia besar. Kan, sebab itu bimbang sekalian, kita ingat benda ni. Ni dari sudut motivasi sangat ditekankan. Sebab dia tak cukup sekadar guru kat sekolah. Dia sebenarnya anak ni, mak ayah dia, kawan-kawan dan juga guru membentuk dia. Jangan kita lepaskan dia, sampaikan dia dibentuk kawan-kawan je. Lepas tu kadang-kadang tak dengar cakap mak ayah, tak dengar cakap guru. Sebab apa? Guru pun tak ada attachment dengan anak, mak ayah pun tak attachment dengan anak, maka anak pun dia tak ada rapat dengan mak ayah, tak rapat dengan guru-guru. Sebab tu dia dengar daripada kawan, dia bentuk dengan kawan je. Dia anggap kawan lah dunia dia, sebab kawan yang berikan perhatian, kawan yang rapat dengan dia, kawan yang bergurau senda. Guru tak ada, masuk kelas, contohlah kan, masuk kelas mengajar, lepas tu dah habis. Lepas tu asyik-asyik marah, tak siap kerja. Macam robot. Macam robot, total tak ada satu kefahaman. Anak murid tu nak apa, anak murid tu suka apa. Tak ada satu hubungan yang rapat, mesra. Kan? Macam itulah dengan mak ayah, lagi penting mak ayah ni dengan anak. Sebab apa tu kita kata tadi, sebab apa anak jadi, dia tak ada bad student, tak ada bad anak-anak yang jahat, tak ada. Sebenarnya bad teachers dengan bad father and mother, kan, bad parenting. Kata apa, mak ayah yang tak berapa nak yang bagus, dan guru yang tak berapa nak bagus. Sebab apa? Tak memahami apa kehendak anak. Itulah untuk pagi ni. Saya kira lepas ada kuliah lain kot. Terhenti dulu setakat ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dapat sama-sama kita ambil semangat ni untuk kita berubah, kita jadikan kebaikan, dan spread the love. Spread the love, biar kita faham sayang ni bukan hanya khusus kepada siapa, tapi kepada semua saudara se-Islam kita. Mudah-mudahan sama-samalah kita dapat manfaat, insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu wa atam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسينه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين.